Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat sejahtera. Bertemu kita kembali. Kalau sebelum ni saya dah tunjukkan tentang imbuhan yang berakhir dengan i dan juga kan, dan kali ini saya nak tunjukkan bagaimana imbuhan tanpa akhiran dan dengan akhiran yang ada kan. Baik, kita teruskan belajar. Baik, imbuhan tanpa akhiran dan dengan akhiran kan. Imbuhan tanpa akhiran ni maksudnya dia hanya ada imbuhan pada kata kerja itu tetapi hanya di bahagian hadapan sahaja. Tidak ada imbuhan pada bahagian akhiran dia. Maksudnya dia bukan apitan lah. Jadi bagi pasangan imbuhan tanpa imbuhan akhiran, perkataan ini sebenarnya akan mendukung maksud membuat apa. Contohnya, kalau kata kerjanya ialah melukis. Jadi melukis, dia lukis apa? Mesti diikuti dengan lukis apa. Manakala bagi akhiran kan, pasangan perkataan ini akan mendukung maksud membuat sesuatu kerja untuk orang lain. Contohnya, melukiskan. Kata kerjanya, melukiskan tetapi melukiskan untuk siapa? Untuk lebih jelas, kita tengok contoh. Baik, ini ialah contoh ayat. Contohnya, kata kerjanya ialah masak, tetapi apabila kita tambahkan imbuhan, dia jadi memasak. Tetapi dia tidak ada imbuhan di belakang. Jadi, apabila memasak, dia mesti diikuti dengan apa yang dia masak. Contoh ayat, ibu memasak gulai ikan untuk tetamu. Okey, ayat itu ibu memasak, dia mesti diikuti dengan objek tidak bernyawa. Maksudnya masak apa untuk tetamu. Manakala kalau kata kerjanya telah ditambahkan imbuhan me dan juga kan, perkataan asalnya ialah masak, dia mesti diikuti dengan siapa. Contoh ayat, ibu memasakkan tetamu gulai ikan. Apabila ada imbuhan kan, dia mesti diikuti dengan objek yang bernyawa itu tadi. Contoh lain, kita tengok contoh seterusnya. Kata kerjanya ialah menulis. Dia mesti diikuti oleh apa? Apa yang ditulis? Contoh ayat. Encik Haikal menulis artikel untuk dimuatkan dalam majalah itu. Manakala kalau kata kerjanya kita tulis menuliskan, dia mesti diikuti dengan siapa. Contoh ayat, Encik Haikal menuliskan pihak editor artikel untuk dimuatkan dalam majalah itu. Menuliskan, ada imbuhan kan di situ dan juga imbuhan me di depan. Maka apabila ini berlaku, kita kena tambahkan siapa objek yang bernyawa di sini. Jelas? Okay, imbuhan pasangan tanpa akhiran dan akhiran kan ini, dia apabila kata kerja diberikan dalam bentuk ayat pasif, formula yang diberikan tadi dia akan berubah kedudukan. Okay, contohnya, ayat aktifnya ialah ibu menjahit pakaian itu untuk adik. Kalau formulanya ayat aktif ni, dia akan kata kerjanya diikuti dengan apa. Contohnya macam ayat ni, ibu menjahit pakaian itu untuk adik. Dia sebenarnya formulanya ialah menjahit diikuti dengan apa. Tetapi apabila kita ubah dia menjadi ayat pasif, dia akan jadi pakaian itu dijahit oleh ibu untuk adik. Dia menjadi apa diikuti dengan apa kata kerjanya. Macam ni pakaian itu dijahit oleh ibu untuk adik. Kita tengok contoh lain. Ibu menjahitkan adik pakaian itu. Dia punya formula ialah apa menjadi apa diikuti dengan dijahit. Apabila menjadi ayat pasif, dia akan diubah menjadi adik dijahitkan pakaian itu oleh ibu. Siapa diikuti dengan apa kata kerjanya. Semoga video ini bermanfaat dan boleh membantu para pelajar untuk meneruskan pembelajaran. Cikgu doakan anak murid semua akan terus istiqamah dalam pembelajaran dan kita jumpa lagi untuk sesi pembelajaran yang akan datang. Terima kasih.